Bimbang tentang gout? Cubalah Euro, pengalkali air kencing yang berkesan. Euro, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sekilas Fakta 14 Februari bersama saya, Prasad Michael. Tiada keperluan untuk Hishamuddin Hussein meletakkan jawatan sebagai Menteri Pertahanan, kata Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ini selepas Ahli Parlimen Segambut Hannah Yeoh menggesa Hishamuddin berbuat demikian kerana melanggar SOP COVID-19. SOP ini penting, tetapi bukanlah satu kesalahan apabila di compound kena letak jawatan, kena berhenti. Kalau tidak, pegawai kajian, kaki tangan kajian ramai yang dah kena ni. Jadi semua kena letak jawatan. Jadi tak boleh lah. Yang penting dia tindakan diambil. Makna kerajaan tidak membeza-bezakan antara individu yang melakukan kesalahan. Dia boleh jadi menteri, dia boleh jadi timbalan menteri, dia boleh jadi ketua jabatan, dia boleh jadi sesiapa saja. Semalam Hishamuddin bersama beberapa pemimpin lain dirakam meredah kerumunan hadirin pada Majlis Pelancaran Brigade MIC Johor di Kota Iskandar, Johor. Terdahulu Yeoh berkata, pengerusi mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19 itu sebelum ini telah mengumumkan pelbagai SOP COVID-19 kebangsaan dan mengatakan bahawa PRN Johor harus dijalankan dengan selamat. Yeoh berpendapat denda yang diarahkan Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin tidak memadai sebagai hukuman bagi pelanggaran SOP oleh seorang Menteri Kanan. Menteri itu kemudian menjelaskan dia hanya tetamu di majlis tersebut namun bersetuju bahawa tiada alasan untuk melakukan kesalahan dan dia bersedia dikenakan tindakan. Sementara itu, DAP mendakwa Khairy mengamalkan dui standard dalam mengendalikan pelanggaran SOP oleh Hishamuddin. Setiausaha Agungnya, Lem Guaneng berkata, PN dan PN seolah-olah dibenarkan mengadakan acara besar tanpa sebarang gangguan. Dalam satu kenyataan, Lim berkata, jelas berlaku berat sebelah dalam soal penguatkuasaan SOP memandangkan pembangkang tidak dibenarkan menganjur acara besar. Malah katanya lagi, Khairy hanya mengumumkan tindakan kompaun terhadap Hishamuddin, penyandang Menteri Besar Johor Hasni Mohamad dan Presiden MIC S. Vigneswaran. Dia mempersoalkan sekiranya Khairy akan mengenakan kompaun terhadap penganjur dan setiap peserta acara tersebut. Lim turut mendakwa Hishamuddin melakukan penghinaan terbuka terhadap SOP COVID-19 dan disiplin ahli kabinet. Katanya denda RM1,000 yang dikenakan hanyalah kosmetik kerana mereka lebih daripada mampu untuk membayarnya, justru hanya langkah peletakan jawatan yang memadai. Kita ke perkembangan PRN Johor. PKR mengesahkan Ketua Wanita PKR Johor, Napsia Khamis akan bertanding di Dun Kempas pada PRN Johor 12 Mac depan. Ini selepas Napsia mengkritik Parti Amanah secara terbuka kerana menyerah kerusi Puteri Wangsa kepada muda. PKR sebelum ini berkata, ia menghormati amanah diperuntukkan kerusi yang disifatkan boleh menang, namun terkejut parti itu kemudian menyerahkannya kepada muda. Napsia sebelum ini menyatakan hasrat untuk bertanding di kerusi Puteri Wangsa kerana telah melakukan kerja asas di sana. Bagaimanapun dia kini perlu berpuas hati dengan Dun Kempas yang pernah disandang Allahyarham Osman Sapian, bekas Menteri Besar dari 2018 hingga 2019. PKR hari ini turut mengumumkan Zamil Najwa Arba'in akan bertanding di Dun Lakin, kerusi yang diminta muda. Ketua PKR Johor Said Ibrahim Said Noh hari ini memberitahu terdapat beberapa perbincangan antara PKR dan muda yang membawa kepada pengumuman PKR hari ini. Sumber sebelum ini mengesahkan bahawa permintaan muda untuk mendapatkan kerusi Gambir dan Lakin sukar ditunaikan, sebaliknya PKR bersedia menawarkan kubu kuat UMNO di Seri Medan, Semarang dan Benut. Perpecahan Parti Pembangkang bakal memberi kelebihan kepada UMNO dan BN untuk mengulangi kejayaan besar di PRN Melaka. Menurut tokoh wartawan A. Kadir Jasin, jika UMNO menang di Johor, ia bukan kerana disebabkan kekuatan parti itu, di sebaliknya disebabkan perpecahan pembangkang. Dalam satu tulisannya di Facebook, A. Kadir berkata pengundi di Johor akan keliru dan kurang yakin disebabkan sikap mementingkan diri parti pembangkang. Beliau merujuk kepada tindakan PKR yang menggunakan lambangnya sendiri di PRN Johor
manakala DAP dan Amanah menggunakan lambang Pakatan Harapan. Dalam pada itu katanya, parti muda yang akan membuat kemunculan sulung boleh membantu menarik undi pengundi muda kepada khemah pembangkang. Selain itu, Kadir menyifatkan gabungan Perikatan Nasional dengan Parti Teras Bersatu dan PAS itu umpama rumput di tengah jalan, di sini tidak, di sana pun tidak. Ini kerana kedua-dua parti itu yang dilihat agak lemah dan bersatu sebelum ini memenangi kerusi di Johor dalam pilihan raya umum lalu atas kekuatan bersama PH. Pun begitu, kata Kadir, pertandingan 3 penjuru antara BN, PN dan PH bakal memberi kelebihan kepada BN jika undi tradisinya kekal. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak akan menukar gelaran Ketua Menteri kepada Perdana Menteri Sarawak atau Premier. Ia akan dilakukan melalui pindaan Perlembagaan Negeri apabila DUN Sarawak bersidang kali pertama sejak kemenangan GPS dalam PRN lalu. Adun Bawang Asan Wong Sun Ko ketika dihubungi mengesahkan Wakil Rakyat Sarawak telah dimaklumkan mengenai pindaan perlembagaan itu. Rujukan lain terhadap gelaran Ketua Menteri dalam Perlembagaan Negeri juga akan digantikan dengan Premier di bawah rang Undang-Undang Perlembagaan Negeri Sarawak Pindaan 2022. Rang undang-undang itu juga bertujuan meminda perkara 7A Perlembagaan Negeri Sarawak untuk menukar gelaran Pembantu Menteri kepada Timbalan Menteri. Terdahulu, Ahli Parlimen Bandar Kuching Kelvin Yee memuat naik RUU pindaan itu ke media sosialnya. DUN Sarawak akan bersidang hari ini dan RUU pindaan perlembagaan itu akan dibentangkan pada Selasa. Ketua Menteri Sarawak Abang Johari Oping yang mengetuai GPS meraih kemenangan besar iaitu memenangi 76 daripada 82 kerusi dalam pilihan raya Sarawak Disember lalu. Polis sedang mengesan seorang pemandu proton persona yang bertindak menayangkan gari di luar tingkap ketika cuba mencelah sebuah kenderaan. Ini selepas satu video tular menunjukkan pemandu tersebut bertindak sedemikian tanpa memberi isyarat memotong. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Nur Delhan Yahya berkata, pihaknya mengesan satu video berdurasi 3 minit yang dimuat naik oleh seorang pemilik akaun Facebook. Menurutnya, video tersebut memaparkan satu perselisihan faham yang melibatkan 2 buah kenderaan di Jalan Tun Razak Kuala Lumpur. Pihaknya memohon mana-mana individu yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian berkenaan untuk tampil bagi membantu siasatan. Video tersebut telah ditonton lebih 50,000 kali di Facebook dengan rata-rata warga maya meminta polis mengambil tindakan tegas ke atas pemandu terbabit. Kejadian itu turut menimbulkan pelbagai spekulasi dengan ada yang mempersoalkan sekiranya pemandu tersebut merupakan seorang anggota pihak berkuasa berikutan gari yang digunakan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, Prasad Michael, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh layari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.